Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya, Maisara binti Karulka dan ahli kumpulan saya iaitu Auni Salha binti Muhammad Hir dan Khairunisa binti Ayub akan mempersembahkan hasil kerja kumpulan kami dalam GPMK 1012 Pengantar Bahasa Melayu Komunikasi menggunakan bahan tugasan 3 kursus GWCP 1042 Penulisan Akademik. Gambar tersebut merupakan poster hasil kerja tugasan 3 kami dalam kursus GWCP 1042 Penulisan Akademik yang bertajuk Isu Kemiskinan Haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya Auni Salha binti Muhammad Khair akan menerangkan tentang abstrak yang dipilih dalam artikel tersebut, iaitu yang bertajuk Kemiskinan Haid. Baiklah, di dalam sebuah artikel mestilah mengandungi abstrak. Dan di dalam abstrak tersebut mestilah mengandungi beberapa ciri-ciri yang tertentu, iaitu yang pertama mestilah mengandungi nama penulis beserta jawatan dan penulis tersebut daripada mana. Sebagaimana contoh yang terpapar dalam slide ini, mari kita lihat. Penulis yang pertama adalah daripada Dr. Nurfaizal Muhammad Taufik daripada Jabatan Kesihatan Komuniti Fakulti Perubatan, diikuti penulis yang kedua daripada Dr. Siti Fatimah Az-Zahra binti Said Hussein daripada Jabatan Sosiologi dan Antropologi Fakulti Ilmu Pengetahuan Islam dan Kemanusiaan, serta diikuti penulis yang ketiga dan yang keempat beserta daripada universiti mana dan beserta email penulis, alamat email penulis. Baiklah, selepas itu barulah masuk pada bahagian abstrak. Pada bahagian abstrak, penulis akan menceritakan objektif kajian tersebut dijalankan, akan menceritakan sedikit sebanyak tentang metodologi perbincangan hasil persoalan yang akan dibincangkan pada bahagian perbincangan untuk pengetahuan umum. Selepas itu, penulis akan pada bahagian bawah sekali, penulis akan meletakkan kata kunci bagi artikel tersebut. Seperti mana dalam artikel ini, penulis meletakkan kata kuncinya sebagai kemiskinan haid, kesihatan awam dan sebagainya untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui apa yang cuba disampaikan, apa maklumat info yang cuba disampaikan oleh penulis kepada pembaca itu sendiri. Jadi, pembaca akan lebih mudah dan cepat untuk mengetahui apa input ataupun apa kata kunci isu utama yang akan dibincangkan, dipersoalkan di dalam artikel tersebut. Baiklah, slide seterusnya akan dibincangkan oleh orang seterusnya. Seterusnya ialah keutuhan wacana. Keutuhan wacana mempunyai 4 jenis, iaitu keutuhan gramatikal, keutuhan fonologi, keutuhan leksikal dan keutuhan semantikal. Okey, mari kita melihat secara lebih mendalam jenis-jenis keutuhan wacana ini. Keutuhan wacana yang pertama ialah keutuhan gramatikal. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, gramatikal berasal daripada perkataan gramatis. Definisi gramatis ialah sesuatu yang berasas atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tata bahasa. Menurut Abdullah 2009, gramatikal ialah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal seperti pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan.
Seterusnya, keutuhan gramatikal ini mempunyai 4 jenis iaitu penanda penghubung, elipsis, penanda rujukan dan penanda pergantian. Mari kita pergi satu persatu jenis keutuhan gramatikal. Yang pertama ialah penanda pergantian. Apakah yang dimaksudkan penanda pergantian? Penanda pergantian ialah perkataan atau frasa yang menggantikan perkataan atau frasa lain dalam wacana yang sama. Penanda wacana jenis ini terdiri daripada frasa nama, frasa kerja atau klausa. Contoh ayat yang terdapat di dalam artikel ialah sistem pelupusan sampah tidak diurus dengan baik. Ia memburukkan lagi dengan sikap segelintir penduduk yang tidak mengamalkan sikap kebersihan dan kekemasan persekitaran. Ia diburukkan ini, ia bermaksud sistem pelupusan yang tidak terurus dengan baik akan memburukkan lagi dengan sikap segelintir penduduk yang tidak mengamalkan sikap kebersihan dan kekemasan persekitaran. Hal ini, sistem pelupusan sampah tidak terurus telah digantikan dengan perkataan ia. Jenis keutuhan gramatikal yang kedua pula ialah penanda penghubung. Penanda penghubung ialah perkataan atau frasa yang menghubungkan sesuatu maklumat dengan maklumat lain dalam wacana. Penanda penghubung mempunyai 3 jenis iaitu penghuraian, perkembangan idea dan penambahan. Penghuraian. Penghuraian ialah kata hubung yang berfungsi sebagai penghurai. Contohnya, seterusnya, selain itu, pada sudut yang lain dan sebaliknya. Contoh ayatnya ialah, selain itu, ketiadaan tempat pelupusan sampah, tuala wanita khasnya yang telah digunakan turut didefinisikan sebagai kemiskinan haid. Seterusnya ialah perkembangan idea. Perkembangan idea ialah kata hubung yang berfungsi sebagai pengembangan idea. Contohnya, tetapi, oleh itu, kerana dan dengan. Contoh ayatnya ialah pengetahuan tentang haid amat penting kerana haid sering dikaitkan dengan pelbagai mitos, stigma dan tabu. Bagi penambahan pula ialah kata hubung yang berfungsi sebagai penambahan. Contohnya, sebelum, selepas, kemudian, sungguh pun, berikutnya dan ketika itu. Contoh ayatnya, sungguh pun begitu, keupayaan untuk menyediakan makanan untuk ahli keluarga merupakan satu cabaran bagi golongan miskin bandar dan miskin tegar. Keutuhan wacana seterusnya ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi mempunyai 3 aspek terpenting iaitu hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Unsur-unsur paralinguistik amat membantu pemahaman tentang sesuatu wacana. Dalam wacana tulisan, unsur-unsur paralinguistik ini ialah alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana. Alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Dalam wacana lisan pula ialah melalui ekspresi muka iaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat untuk membantu memahami ujaran yang ingin disampaikan. Intonasi juga berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Contoh ayatnya ialah, ini mungkin berlaku dalam keadaan krisis akibat bencana alam, isu perdagangan dan logistik. Seterusnya ialah, di Malaysia belum ada data atau kajian rasmi yang dilakukan berkaitan kemiskinan haid. Namun, ia boleh juga digantikan
menjadi ayat tanda soal mengikut intonasi yang sesuai, seperti belum ada data atau kajian rasmi yang dilakukan berkaitan kemiskinan di Malaysia. Keutuhan wacana yang ketiga ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal melibatkan bertautan antara perkataan atau frasa secara semantik dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Seterusnya, keutuhan leksikal juga merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana iaitu antara perkataan dalam wacana. Okay, mari kita tengok jenis hubungan yang membentuk keutuhan leksikal. Jenis hubungan yang membentuk keutuhan leksikal ada 6, iaitu pengulangan, iaitu merujuk kepada perkataan yang berulang. Yang kedua ialah pembuka, penutup. Contohnya seperti Alkisah, dengan bangga, sekalian, hormat dari kami. Okay, yang ketiga ialah akronim. Yang keempat adalah sinonim. Yang kelima adalah kolokasi. Kolokasi iaitu dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan sendiri tetapi dia berkaitan antara satu sama lain. Yang keenam adalah hiponim. Hiponim ni kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Di sini saya akan menunjukkan contoh ayat keutuhan leksikal dari segi hubungan pengulangan. Ketiadaan bekalan air dan sabun tangan yang sempurna merupakan satu lagi cabaran dalam pengurusan haid. Bekalan air amat diperlukan untuk pembersihan alat sulit dan juga pakaian yang terpalik dengan darah haid. Anda boleh lihat ada dua perkataan yang saya kuningkan, iaitu perkataan yang sama iaitu bekalan air, bekalan air. Saya nak menunjukkan bahawa ayat yang kedua dia telah mengulangi ayat yang pertama iaitu bekalan air dan dia juga menceritakan tentang ayat yang pertama iaitu tentang bekalan air. Jadi di sini dia menunjukkan bahawa berlakunya pengulangan iaitu keutuhan leksikal. Baiklah, keutuhan wacana yang seterusnya adalah keutuhan semantik. Mari kita lihat definisi keutuhan semantik. Keutuhan semantik ialah jalinan makna antara satu ayat dengan ayat yang lain atau satu perangan dengan perangan yang lain. Menurut Winifred Crombie pada tahun 1985, beliau merumuskan bahawa hubungan semantik dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama adalah hubungan semantik umum dan seterusnya adalah hubungan semantik interaktif. Baiklah, mari kita lihat hubungan semantik umum terlebih dahulu. Hubungan semantik umum terdapat tujuh tahap, iaitu hubungan semantik umum terdapat hubungan sebab dan akibat, hubungan pasangan, hubungan tempoh masa, hubungan ikatan, hubungan prafasa, hubungan kebenaran dan kesahan, dan akhir sekali hubungan penekanan. Manakala hubungan semantik interaktif pula mengandungi 3, iaitu inisiatif, respons dan susulan. Baiklah, mari kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pula contoh ayat bagi keutuhan semantik. Saya beri contoh yang mengandungi hubungan antara sebab dan akibat, iaitu kelengkapan alatan pengurusan haid seperti tuala wanita dan tampon merupakan suatu keperluan penting sepanjang tempoh menstruasi. Walau bagaimanapun, akibat kemiskinan dan bilangan tuala wanita yang terhaid, ada yang terpaksa menggunakan tuala wanita yang sama bagi tempoh yang panjang. Ada pula yang menggunakan semula tuala wanita yang telah dibasuh dan dikeringkan. Dalam ayat tersebut, kita dapat melihat terdapat sebab ataupun alasan yang menyebabkan akibat yang akan berlaku sesuatu pada peringkat seterusnya, iaitu akan berlaku akibat daripada sebab yang berlaku, daripada alasan yang berlaku. Kita dapat lihat dalam ayat tersebut.
ayat dia kelengkapan alatan pengurusan seperti tuala wanita yang itu bukan sebab yang berlaku dan akibat daripada perkara tersebut ada kala wanita terpaksa menggunakan tuala wanita yang sama dalam tempoh masa yang panjang ataupun mereka perlu membasuh semula dan mengeringkan bagi penggunaan kali kedua. Baiklah, seterusnya kita sambung ke slide yang seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah kejelasan. Kejelasan ada dua, iaitu koheren dan kohensi. Apa itu koheren? Apa itu kohensi? Menurut Brown dan Yule dalam Muliana tahun 2005, koherensi adalah perkaitan antara bahagian yang satu dengan bahagian yang lainnya sehingga ia memiliki kesatuan makna yang utuh. Definisi kohensi pula, menurut Muliana tahun 2005, kohensi adalah hubungan antara bahagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Konsep kohensi ni pada dasarnya mengacu kepada hubungan bentuk. Artinya, unsur-unsur wacana iaitu kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Di sini saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut tentang koheren dan kohensi. Di sini saya ada ambil beberapa ayat daripada sebuah artikel untuk dijadikan contoh. Okey, mari kita tengok. Bagi para pelajar pula, ketiadaan tuala wanita yang bersesuaian atau mencukupi akan membataskan aktiviti di sekolah. Ia juga mungkin merisikokan mereka untuk mengalami tumpukan darah haid pada pakaian sekolah. Perasaan malu atau rendah diri merupakan ancaman terhadap para pelajar ini. Mereka mungkin mengambil tindakan untuk tidak hadir ke sekolah. Jika dianggarkan secara purata dalam sebulan, mereka tidak hadir ke sekolah untuk 3 atau 4 hari. Semestinya pelajar-pelajar ini berdepan risiko keciciran dalam pelajaran. Di sini anda boleh lihat saya telah ada beberapa perkataan yang saya telah merahkan. Okey, mari kita tengok perkataan pertama iaitu ketiadaan tuala wanita. Okay, di sini saya nak menunjukkan bahawa ayat yang seterusnya dia mempunyai kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Okay, kita tengok ayat yang perkataan yang pertama iaitu yang saya merahkan, ketiadaan tuala wanita. Ayat yang kedua, perkataan yang saya merahkan ialah tumpukan darah haid. Okay, tumpukan darah haid ni dia menunjukkan bahawa bila kita tiada tuala wanita yang bersesuaian atau mencukupi, ia akan merisikokan kita untuk mengalami tumpukan darah haid pada pakaian kita. Jadi ayat kedua dia mempunyai kaitan dengan ayat yang pertama. Seterusnya ialah ayat yang ketiga, perasaan malu atau rendah diri. Bila pakaian kita ada tumpukan darah haid, kita akan rasa malu, kita akan rasa rendah diri. Jadi ayat yang ketiga dia mempunyai berkaitan dengan ayat yang kedua. Seterusnya ialah ayat yang keempat, iaitu tindakan untuk tidak hadir ke sekolah. Bila kita rasa malu, bila kita rasa rendah diri, kita tak akan hadir ke sekolah sebab kita rasa malu dan kita rasa rendah diri. Jadi nak menunjukkan ini dah jadi ayat yang keempat ni dia menunjukkan berkaitan dengan ayat yang ketiga. Ayat yang kelima pula ialah keciciran dalam pelajaran. Bila kita tak hadir ke sekolah, kita akan keciciran dalam pelajaran. Jadi ini membuatkan pelajaran kita merosot. Jadi di sini jelaslah di sini menunjukkan bahawa koheren ayat yang seterusnya dia akan mempunyai berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Seterusnya ialah contoh bagi kohensi. Bagi para pelajar pula, ketiadaan tuala wanita yang bersesuaian atau mencukupi akan membataskan aktiviti di sekolah. Ia juga mungkin merisikokan mereka untuk mengalami tumpukan darah haid pada pakaian sekolah. Dalam wacana ni, terdapat kata ganti mereka yang merujuk kepada para pelajar. Jadi ini menunjukkan yang wacana ni dia bersifat bersatu padu. Sekiranya berlaku perubahan kepada perkataan,
maka wacana ini tidak bersifat bersatu padu kerana ia tidak menunjukkan kejelasan kepada perkataan tersebut. Baiklah, kita ke penghujung iaitu pada bahagian rujukan. Di sini saya telah menyenaraikan beberapa rujukan yang terdapat dalam artikel tersebut. Iaitu saya senaraikan 3 rujukan. Yang pertama daripada Chandra Mauli V dan Patel S V pada tahun 2020. Tajuk artikel beliau adalah Mapping the Knowledge and Understanding of Menarche, Menstrual Hygiene and Menstrual Health Among Adolescent Girls in Low and Middle Income Countries. Artikel yang kedua adalah daripada Dundarti and Osoy S pada tahun 2020. Yang bertajuk Menstrual Hygiene Management Among Visually Impaired Women. Dan akhir sekali daripada Illich M.F. Muralidharan A. Parker, A. Ramdal K.T. Siddiqui M. Toleram AP dan Woodward KP pada tahun 2018. Jadi di sini rujukan tersebut merupakan 5 tahun terkini yang digalakkan untuk penulis mencari untuk membuat penulisan. Kerana rujukan kita tidak boleh menggunakan rujukan yang terlalu lama. Mungkin bahan tersebut sudah tidak relevan. Jadi apabila seseorang penulis mahu membuat sebarang bentuk penulisan ataupun membuat sebarang bentuk artikel, mereka perlu menulis ataupun mencari artikel, bahan bacaan, bahan rujukan yang 5 tahun terkini. Jadi 5 tahun terkini merupakan info-info penting yang dikatakan masih relevan dan boleh digunakan untuk sumber ataupun untuk memberi pengetahuan kepada orang lain. Di situ sahaja pada bahagian rujukan. Terima kasih. Baiklah, setakat ini sahaja perbincangan kumpulan kami pada hari ini, dan saya berharap agar penonton di rumah sana ataupun di mana-mana sahaja berada dapat mengambil iktibar daripada isu yang dibincangkan oleh kami semua pada hari ini, dan saya berharap agar penonton di luar sana mendapat sedikit sebanyak tentang perkara yang cuba kami sampaikan sebentar tadi dan mengetahui tentang ilmu-ilmu kemiskinan haid serta mengetahui tentang keutuhan apakah maksud di sebalik koherensi serta coherence. Dan akhir kata, terima kasih kerana menonton video ini. Assalamualaikum.